Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia CTC.fm, tak kira di mana jua anda berada, apa pun yang anda lakukan ketika ini. Selamat malam, salam sejahtera buat anda semua. Semoga malam ini anda tenang, telah pun bersedia untuk menyedut segala perkongsian ilmu daripada Cikgu Aslan Hashim. So untuk episod yang ke-124 ni, 124, dah banyak ilmu dah dikongsikan. Baik, bersama dengan Cikgu Aslan, 28 Januari 2020. Baik, saya nak menyapa orang yang pertama bagi komen kat sini, Muhammad Syukri. Wah, here for you. Lama ayat Ismail Suri, Assalamualaikum, selamat malam DJ. Baik, Terengganu clear. Baik, CTC Terengganu. Saleh Bangi, salam Cikgu. Waalaikumsalam. Lupa buka mic. Okey, Ziko Sidam, hai DJ Pak Su dan juga Cikgu Haslan. Zulfadli Mustafa, apa ni, Swing Weekly, kejap lagi insyaAllah. Terima kasih. Cikgu Abelong kita, Ganu okey, terbaik. Salam Cikgu dan Pak Su, semoga sihat selalu. Abdul Aziz, baik. Pak Su, pair EU sekali. EU sekali ya. Okey, boleh. EU, cikgu ingat cikgu ya? EU. Ya, insyaAllah. Assalam DJ dan juga Cikgu Aslan, semoga sihat dan ceria-ceria selalu daripada Airil Akmam. Kemudian kita ada 3 minit lagi, apa ni, Master K. Apa pula, dah start dah ni. Nak bancuh-bancuh air, lambat. Okey, salam Cikgu Aslan, DJ Pak Su dan juga Abang Abu. Sekarang bukan Abang Abu, dah jadi Abang Boboy. Okey, Elmiyati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dia kata malam. Tuan Jaafar kita, Jaafar Ahmad, setua kami di sisi setia. You I sebelah dekat keyboard tu. Okey, setia kami di sisi anda. Assalamualaikum semua, terutama Cikgu Pak Su, dan pembantu Gold dah mula momentum H1 BB. Mengembang cerita sikit Cikgu, InsyaAllah akan diceritakan. Muhammad Noor, Assalamualaikum. Ramai pula awal-awal ni. Sekejap, kalau boleh skip saya skip. Hari ini membiru kita, analisis Cikgu terbaik. Nur Azmi Narullah. Okey, baik. Master K, Muhammad Omar, Amikru menonton, Khatijah, Power Girl. Alhamdulillah, ramai lah pula. Okey, KT tu daripada Kuching. KT ya? Khatijah. Mana? Gobel daripada Kuching. Khatijah. Selamat datang Kuching. Khatijah Gobel. Okey. Ni main gol. Okey. Ramai hari ni gol. InsyaAllah kita doakanlah mana yang gol akan mendapat profit. Ada cikgu cakap tadi ada pair yang boleh membawa kepada gaya. So nanti cikgu terangkanlah. Swing lah kan. Maksud dia swing. Daripada Muhammad Ruhaifi Effect, BBMA Advance cikgu. Baik. Dia nak Advance tu. Okey, salam kenalan daripada Sarawak Pak Su. Salam kenal kembali. Saiful Ruslan, salam cikgu and Pak Su from Brunei, Kuala Belait. Kita ada jumpa ke Saiful masa grup CTC pergi Brunei? Mungkin ramai kan. Baik, setakat tu dululah. Kalau saya pantun memang wajib Ipin crude oil trader. Crude oil lah. Semalam saya bersembang dengan Kita crude oil. Semalam saya bersembang dengan salah seorang tetamu kita yang dia trade bukan currency mata wang, tapi dia trade Crude palm oil. Crude palm oil. Yes. Dia kata dia selesa sampai sekarang. 17 tahun. Tuan Jaafar. Tuan Jaafar. Alhamdulillah. Lepas tu dia punya modal waktu kasar-kasar pula tu kan. Dia tak boleh nak $30, $50 kan. Sebab harga dah mahal. Itulah dia. Baik, puasa dulu baru raya. Betul. Isaac. Yalah, betul lah tu. Ni cuma nak beritahu, nak kumpul, nak swing sampai ke raya. InsyaAllah dapat 78k USD. Raya. Banyak tu. Bagi semangat. Okey, baik cikgu, saya serahkan kepada cikgu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pihak CTC, Pak Su, Abang Boboy kita malam ni. Ya. Ada juga orang ingat Abang Abu kan. Dan alhamdulillah episod yang ke Wahid Isna Arba'ah
124. 124. Wow, maknanya dah tuan-tuan dah 3 tahun sekejap saja. Alhamdulillah, saya membesar lebih 3 tahun bersama CTC. Banyak benda yang saya belajar lah. Daripada minggu-minggu terawal, banyak kesilapan yang saya buat. Bagus, sebab kesilapan itulah yang mengajar kita. Dan kesilapan adalah salah satu cikgu yang terbaik pada saya. Dan di situlah saya dapat pelbagai pertanyaan, termasuk kecaman. Tak ada masalah. Tapi pada saya ambil positif. Jadi tuan-tuan, makin lama semakin kita nampak apa sebenarnya market sedang beritahu kita, dan semakin lama semakin kita dapat mengurangkan kita punya kesilapan. Kesilapan tuan-tuan tetap berlaku, tapi kita cuba untuk nak mengurangkan. Bila kita memahami perjalanan market, perjalanan trend, maka kita boleh kurangkan kesilapan dan kita boleh minimalkan kita punya risiko. Ataupun itu yang paling mustahil. Kita nak cari trader yang sentiasa profit, dia memang taklah. Dia takkan jumpa lah kan. Bohong. So kita kurangkan kita punya risiko untuk kita gagal mendapat profit. Baik, cikgu macam biasa, ramai yang ternanti-nanti pantun apakah yang bakal mereka dengar pada pembukaan episod 124. Saya hampir tak ada idea pantun sebenarnya Pak Zul tadi. Hampir Saya duduk termenung sambil saya dukung baby saya yang baru umur hari ni cukup 2 bulan. Saya pergi buat check up. Sihat dah cikgu? Alhamdulillah. Saya buat check up, injection semua. Dia menangis. Biasalah budak-budak pegang tadi waktu maghrib. Lepas tu saya fikir apa idea saya. Okey, so saya dapat sikit lah. Okey, alhamdulillah. Lena si kecil dibuai mimpi. Mudah terkejut mahukan susu. Analisa yang diberi mula panas berapi. Tabahkan diri, kawal emosi yang palsu. Dia punya pembayang awal baby tu. Baby tengah pegang tadi sebenarnya. Dia punya closing berapi tu. Sebab saya pegang baby dia tengah tidur. Apa nak cerita? Jadi sebenarnya tuan-tuan, pantun ke apa saja pun kita ambil idea yang kita nampak. Cuma kita ambil pembayang dan maksud lah. Yang penting sekali di penghujungnya lah. Sebab saya nak berkongsi tuan-tuan perjalanan jauh. Sebab macam semalam sebenarnya, kalau siapa yang notice, siapa yang perasan, orang yang dah pada saya dah lama berkecimpung dalam satu bidang, terutama trading ni, lepas tu dia jarang cerita scalping. Betul lah. Jarang. Kalau bahasa perasan ya, memang perasan. Dia cuma cerita sebulan, 2 bulan, pasal apa? 3 bulan, 5 bulan. Pasal apa Pak? Pasal bila kita dah boleh mampu untuk menjangka, kita tak tahu tapi kita dah boleh mampu untuk menjangkakan Pak, mana kita dah boleh get ready dah apa yang mungkin berlaku. Mana Pak Su rasa seronok, yang mana katakan contohnya Pak Su kerja lepas tu dapat gaji hari-hari. Tapi Pak Su tak boleh nak predict untuk tempoh sebulan. Berbanding kalau Pak Su kerja dah tahu dah ujung bulan sekian banyak dapat sekian. Senang hati kan? Tambah juga trading. Bila dia dah boleh nampak perjalanan ujung sampai ujung bulan, dia dah boleh agak Pak Su. Maknanya dia tak terkejar-kejar. Dia tahu insya-Allah akan sampai. Tapi dalam perjalanan tu Pak Su, dia ada tanda dia. Adakah dia masih valid ataupun dah terbatal. Benda tu yang kita orang semua cari. Itu yang tuan-tuan saya ceritakan macam GPP pada minggu lepas kan. Saya nampak dia nak jatuh. Daripada bacaan monthly, sememangnya dia nak jatuh. Tapi lepas tu dia tak boleh terjatuh satu hari atau satu minggu terus-terulik. Tak. Betul. Dia buat yo-yo dulu. Turun naik sampai satu waktu lepas tu dia punya terkejun, orang kata tak ingat. At that moment, lepas tu kalau masa tu pun nak masuk, lambat. Pada saya lambat. Pasal kita sebab kebiasaannya bila market dah laju dalam elite wave 3. Wave 3 telah bermula. Yang kita nak ambil adalah wave 3 baru bermula. Di penghujung wave kedua, di permulaan wave yang ketiga, kita shoot. Nampak tuan-tuan, kita sambung elite wave semalam. Sebab tuan-tuan, saya memang minat elite wave. Cuma saya tak ada kawan yang boleh bagi saya idea. Thanks a lot pada Cikgu No Name. Dia bagi saya banyak idea. Saya refresh balik yang saya belajar 2005-2006 dulu pasal. Wah, lama sangat tu cikgu. Saya memang ada buku Pressure lah, elite wave sebenarnya dulu yang saya bawa. Cuma bila tak ada kawan, elite wave ni satu benda yang subjektif, payah. Betul, payah. Jadi saya memulakan sesuatu bila dah nampak membuat bacaan, dia makin jelas pasal. Makin jelas. Dan sebenarnya setiap ilmu tu kita akan nampak daripada sisi yang berbeza. Baik. Tapi yang penting
kita nampak di manakah perjalanan jauh. Jadi bila nampak perjalanan jauh, saya lebih relax. Dan lebih tenang. Itu yang saya terapkan mahal tu semasa dalam saya menggunakan BBMA. Setiap teknik dah tentu ada kemampuan untuk kita menggunakan jangkaan untuk perjalanan jarak jauh. Cuma adakah kita nak buat? Kalau kita nak buat, adakah kita mampu untuk buat? Lain. Kita nak buat tapi kita tak mampu. So kita pun tengok tak juga kan. Kita nak, kita ada ilmu, kita faham, kita mampu, tapi tak yakin. Tak boleh pergi yakin. Betul juga ya. Tak boleh pergi. Tak cukup juga tak lagi. Cukup. Dia ada ilmu, faham dan kita yakin. Lepas tu, tuan-tuan, keyakinan suatu perkara yang sangat sukar. Saya boleh kata yang saya yakin, tapi saya tak boleh nak tunjukkan yakin tu kepada tuan-tuan. Yalah, yakin tu sendiri rasa lah. Betul. Macam mana kita nak tunjukkan keyakinan kita? Betul. Dekat orang lain. Betul. Kita yakin sebab yalah dengan diri kita tahu kemampuan kita nak bertahan ke nak. Yalah, betul. Saya faham maksudnya. Jadi contoh paling mudah saya menggunakan dia contoh minuman. Contoh, katakan saya minum air teh, ada teh nama yang gila-gila lah kan. Saya rasa sedap. Saya yakin sedap, saya dah rasa. Tapi saya kata kat Pak Su sedap, Pak Su tak rasa lagi, so 50-50. Ya ke tidak? Lepas Pak Su rasa, baru tahu sedap tak sedap. Itu keyakinan. Jadi keyakinan kita kena rasa. That's why walaupun tuan-tuan boleh mendengar dan cuba memahami apa yang saya kongsikan, tuan-tuan tak boleh rasa benda tu, kecuali tuan-tuan kena lalui perjalanan tu. Kena buat lah. Macam orang kata nak balik Kelantan jauh 8 jam macam hari raya, lebih daripada 8 jam. Kita dengar 8 jam, cuba rasa, tahu macam mana, penat tak penat. Ya. Seronok tak seronok, penat tak penat. Itulah dia. Jadi sebenarnya apa yang saya nak kongsikan, bila kita nampak tuan perjalanan jauh, kita lebih berada dalam keadaan relax. Kita tahu bahawa perjalanan jauh memerlukan kesabaran yang tinggi. Jadi apabila saya menggunakan, saya rasa saya punya pendekatan menggunakan BBMA dalam menggunakan fokus kepada multitasking Pak Su, dia lebih mudah dan lebih jelas untuk saya faham, yakin, dan yang paling penting untuk saya nak memberi kefahaman. Bukan saya nak berkongsi apa yang saya faham dan orang tu mudah untuk nampak. Dan alhamdulillah sekarang semakin lama saya semakin banyak mendapat PM daripada orang-orang tertentu mengatakan, terima kasih cikgu, saya dah mula faham. Buktinya saya tak minta dia tunjukkan dia punya profit. Alhamdulillah. Even hari ni, terima kasih dia kata, sebab bagi kefahaman perjalanan untuk GJ. Jadi saya kata alhamdulillah, maknanya ada orang yang dah faham. Bukan senang Pak Su. Betul lah. Bukan senang. Itu dah kira kejayaan tu cikgu. Pada saya kata best lah. Sebab tuan-tuan, saya tak kisah walaupun profit saya cuma 100, yang hantar tu profit 3-4 ribu, saya happy gila. Pasal apa? Sebab ilmu yang saya ada sedikit ni, bila saya kongsikan, tuan-tuan boleh gunakan sepower mungkin. Itu dah the best pada saya. Yalah, tak kisahlah anda profit lebih daripada cikgu pun. Tak ada masalah. Itu bukan masalah, tapi tuan-tuan boleh profit, saya rasa macam memang best. Itu yang menyebabkan saya rasa seronok nak berkongsi. Dan kalau kadang-kadang tuan-tuan, saya bergerak cara individu. Bila buat satu kelas, kadang-kadang kelas tu macam dia punya mood tak cantik, saya akan down. Tapi bila the moment masing-masing tunjukkan, cikgu, ini profit saya kata, wah, kau orang ni dahsyat lah. Yalah. Kadang-kadang melawan toki tu. Sebenarnya itu yang saya rasa, sebenarnya semangat saya setelah saya balik. Sebab tu minggu lepas saya buat kelas dekat Johor. Saya buat kat JB kat Kolam Air. Masa tu hari raya Chinese New Year, hari Sabtu saya buat. Saya purposely buat hari itu masa cuti, sebab itulah waktu saya free. Dan alhamdulillah saya punya semangat. Kelas tu bermula hari Sabtu, daripada pukul 11 pagi hari Jumaat sampai Sabtu, sampai malam saya tak tidur. Lebih satu hari. Seronok. Saya macam terfikir, apa aku nak cerita. Bila datang kelas, alhamdulillah full house. Kelas kecil tuan-tuan. Hari tu dekat 26-27 orang. Itu pun dah lebih rasanya cikgu. Dah lebih sebelum limit. Cikgu biasanya 15 orang. Betul. Kan. And then bila berkongsi, dan hari ni masing-masing tunjukkan dia punya kefahaman. Kata alhamdulillah. Alhamdulillah, bila you guys dah boleh faham, saya rasa apa saya minta satu kongsikan dengan orang lain. Apa yang kita tahu, kita kongsikan dekat rakan yang lain. Yes. Dan moment tuan-tuan kita faham, buktinya kita profit, kongsikan dengan orang lain tuan-tuan. Percayalah, banyak lagi kefahaman akan datang kat kita.
Janganlah takut. Jangan rasa aku dah hilang 10 ilmu bagi orang. Tak ada tuan-tuan. Ilmu tidak akan pernah berkurang. Selagi kita hidup, selagi kita kongsi, banyak yang datang. Makin bertambah ada lah. Yes. Sampai peringkat kata macam banyak, sampai tak sangka nanti. Kefahaman Allah bagi. Itu kena yakin. Baik. Itu pesanan lah ya untuk siapa yang dah faham. Kita kongsikan cara macam mana kita boleh profit. Mungkin kawan duduk satu kelas 20 orang. Bukan semua faham. Kadang-kadang yang dapat cuma 3 orang 4 orang. Betul, jadi betul. Yang orang-orang ni lah boleh bantu rakan-rakan yang lain. Betul. Kan. Bantu. Jangan tak risau. So berbalik kepada GBP yang saya dah kongsikan minggu lepas. Kalau kita lihat tuan-tuan di depan ni, okey. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih sebab semalam ada satu orang tanyakan pada Dr. Nonim pasal pair NU, pair NZD USD, pair NU yang mana dia ada bertanya dan bila saya kebetulan semalam saya free, saya buka masa live dan saya tengok soalan tentang NZD USD NU. Tuan-tuan, bila saya buka pair tu, Allahu Akbar, saya nampak setup, terus saya layer. Nampak setup tu layer tu. Sebab Pazu, saya tak ada kalanya bila busy, saya tak fokus semua currency. Macam lately saya fokus GBP saja. Dan bila ada soalan masuk, saya tengok semalam, dia kata NU, saya buka NU. Tuan-tuan, saya buka daripada monthly, weekly, daily. Saya buka, alamak, ada MHV sell lah dekat weekly. Tuan-tuan, dengan bismillahirrahmanirrahim, saya layer sell. Bagus lah cikgu Maknanya tak lupa bismillah. Kenapa tuan-tuan? So, apa yang saya nak kongsi malam ni adalah tentang GBP. Okey, di depan ni tuan-tuan, kita nampak ada 6 kotak. Di top left, bottom left itu adalah GBP AUD dan GBP NZD. Kalau Pak Su tengok kotak top left ni yang saya tandakan di sini, bentuk dia hampir sama atas bawah ni kan? Hampir sama dia punya kepala ni. Sebab ini adalah pair GBP AUD di sebelah atas kanan, atas kiri. Dan di bawah kiri adalah GBP NZD. AUD dan NZD Pak Su, dua ni adalah satu currency yang mana dia selalu macam adik-beradik. Dia mengikut abang-adik. Jadi kebiasaannya AUD dengan NZD memang bentuk dia selalu sama, cuma momentum atau kekuatan perjalanan tu yang membezakan. Siapa dulu siapa kemudian? Kebiasaannya AUD. Kebiasaan negara sebab dia dekat Asia Oceania. Dia ada Australia, New Zealand, Tasmania dan tuan-tuan, dari segi ekonomi banyak benda dia datang di Australia, kemudian akan dipecah-pecahkan pergi negara yang lain lah. Cuma banyak transaksi datang daripada Australia. So dulu perjalanan dia kuat banyak kat AUD. Dari segi momentum, AUD akan bergerak lebih kuat. Jadi pergerakan dia memang mudah nak dibaca. Kalau AUD itu naik, NZD tuan-tuan dalam bentuk yang sama selalu dia akan ikut. Jadi AUD NZD pada saya satu currency yang mudah untuk tuan-tuan untuk menampakkan pip sebenarnya. Kaji benda ni. Okey, apa yang saya nak fokus adalah di sebelah, ada 4 di sebelah kanan ni. GBP Canada juga saya ada cerita. GBP JPY yang memang sangat popular, sebab kalau saya buka apa yang saya dah tanyakan tuan-tuan dalam pukul 5.52 petang tadi, saya dinyatakan di saya punya channel Telegram Nastro FX, saya tanyakan GBP semakin jelas arah dan perjalanannya, pair GBP mana pilihan anda? InsyaAllah saya nak kongsikan 10.30 malam ni di CTC. Jadi Fazu, ini cara saya nak dapatkan respon daripada peminat GBP yang berada dalam saya punya channel. Alhamdulillah sekarang dah 4,899 member. Target untuk kejar 5,000. Kalau dah cukup 5,000, go up further and further. Right? So tuan-tuan, daripada di sini, daripada 4,899 ni, yang melihat Pasu adalah 1,282 orang. Baik. Yang menjawab adalah 625 orang yang menjawab. Bermaksud sekarang maknanya saya dapat lebih kurang dalam hampir 20%. Yang menjawab lebih pada saya. Kalau lebih 10% dah cukup bagus dah. Jadi apa yang berlaku sini Pasu, daripada 625 undian, yang paling besar datang daripada GJ 46%. Jadi 46% ni jelas ni ada 286 vote. Jadi
peratusan dia, kita dah nampak dah. Saya tahu. Jadi apa yang saya buat lepas tu, saya akan lebih fokus kepada majoriti. Jadi itu yang memberi impact yang terbaik untuk majoriti. Dan yang mana GJ diikuti dengan GU. Jadi kita nampak susunan tu. Jadi untuk memudahkan, dah nampak GJ, maka saya buka GJ. Tuan-tuan, saya ada satu profil GBP JPY tadi. Yang ini merupakan kesemua GBP. Alhamdulillah terkejut tiket. Siapa share tiket? Hold. Tiket hold lah. Hold. Baik. Pergi GJ tuan-tuan. Okey. Sini ada 3 kotak. Alhamdulillah. Alright. Tuan-tuan, apa yang boleh saya kongsikan pada malam ni? First, saya tengok sebelah kiri sekali adalah perjalanan monthly. Sebenarnya lepas tu, ini adalah apa yang saya dah kongsikan semasa kelas DJB hari tu, Sabtu lepas. Kalau lepas tu tengok, saya besarkan. Okay. Kalau siapa notice tuan-tuan, lately kalau daripada video yang ke 100 hingga sekarang, perkataan yang selalu keluar daripada mulut saya, daripada minda saya adalah re-entry, MHV. Kenapa tuan-tuan? Sebab re-entry dan MHV adalah zon-zon yang menunjukkan trend tersebut baru bermula. Jadi untuk tu saya besarkan ni lepas tu. Kalau person notice kat sini, kalau person nampak tak garisan biru ni, ada satu candle dia touch kat sini. Di garisan M50. Baik. Right? Dan ada satu garisan hitam tengah ni, lepas tu hitam ni saya tandakan garisan hitam tu dengan garisan melintang. Okey tuan-tuan, ini adalah garisan mid BB. Jadi lepas tu sebenarnya MHV yang saya masukkan lepas tu adalah bermula daripada kawasan garisan M50 ni hingga membawa kepada garisan mid BB. Inilah kawasan-kawasan tertinggi. Inilah kawasan-kawasan pucuk yang ramai terdenak sangat. Menggunakan BBMB dan lepas tu, kunci dia kalau tuan-tuan nak dapat pucuk ketika downtrend, sentiasalah fokus dan berada di kawasan garisan M50. Dan tuan-tuan, garisan ni bila dia dah bermula, dia dah touch, dia umpama dia pergi susah nak kembali. Pergi tak kembali. Macam saya kata minggu lepas tu, saya tandakan kat sini yang warna merah ni. Okey, saya tandakan ini bermula pada 1 hari bulan Februari 2018 dan ia berulang pada 1 Disember 2019. Bermaksud lepas tu 2 tahun perjalanan baru dia jumpa balik. Ya, minggu lepas cikgu ada cerita pasal ni. Jadi lepas tu, kalau sesuatu tuan-tuan kat luar sana, saya bagi idea, kalau sesuatu setup tu dia bertemu atau berulang dalam tempoh masa yang panjang, contoh di GJ ni 2 tahun dia jumpa balik, takkanlah kita nak tengok tu. Tak boleh. Nak tak nak, saya kena ambil. Pedepam saya kena ambil tu. Jadi memang saya dah ambil. Saya geram sebab tuan-tuan, benda ni kalau tak ambil, alamak, memang rugi. Dan alhamdulillah saya dah ambil. Dan entry yang saya masukkan tuan-tuan, sell adalah any entry saya layer daripada mid BB dan ke atas. Mid BB dan ke atas. Yes. Itu semua kawasan-kawasan pucuk tuan-tuan, bertahan dengan entry tersebut. Bertahan. Jadi bila ia muncul, ia dah ada tuan-tuan, maka di manakah jarak untuk kita nak TP? Biasa orang cakap, cikgu nak TP kat mana? Saya jarang cerita tuan-tuan untuk tentang TP. Saya lebih suka untuk berkongsi di manakah tempat entry. Kan, itu lagi penting bagi sebab saya. Sebab bila tuan-tuan tahu entry, tuan-tuan nak TP, terpulang lah. Tapi bagi sesiapa yang dah pun memahami, saya rasa dah ramai memahami apa yang saya cuba kongsikan. TP dia tu paling mudah sebab menggunakan BBMA, saya tidak menggunakan FIBO. Sebab garisan-garisan dalam BBMA adalah garisan-garisan yang kita boleh gunakan sama ada sebagai TP atau sebagai entry, dengan syarat kita faham. Jadi kalau lepas tu tengok, tak perlu disenambungkan dengan FIBO, tak payah. Dia pada saya FIBO satu ilmu yang baik sebagai tambahan. Tapi kalau tuan-tuan dah ada pegang 8, tuan-tuan 8 garisan ni pun dah macam wayar. Nak tambah lagi FIBO, kalau tuan-tuan dah pening dengan ni, tambah FIBO lagi pening. FIBO bagus, tapi kita sendiri boleh tak kita nak absorb ilmu 8 garisan ni pasal. Kalau kita
tak mampu nak absorb 8 garisan, tambah ilmu lain, lagi pening kepala. Betul. Jadi cuba memahami. Bagi saya, kalau bertanya, bang, boleh tak kalau sekarang dengan 8 garisan ni kita dah boleh mendapat entry dan TP yang maksimum? Boleh. Ini yang saya ceritakan. Macam ni Basu, saya tandakan dekat kotak garisan MA50 ni. Apabila candle tuan-tuan mula berjumpa dengan garisan MA50 di monthly kuat ni, maka TP dia Basu kat mana? Dekat kawasan low BB. Ni garisan ni. Okay. Berapa jauh, berapa lama kita tak boleh nak jangkakan, tapi itulah dia punya perjalanan dia. Bermaksud kalau kita ambil daripada MA50 sampai ke low BB ni Basu, ada sekitar dalam 1500 pips, tapi makan masa yang panjang. Okey. Manakala kalau kita rujuk sini Basu, daripada MA50 ni, target kita adalah di low BB. Dan dia mengambil masa yang panjang. Dan dalam ilmu multi time frame, berapa panjang? Berapa lama? Jadi untuk berapa lama sebenarnya dah ada ukuran, dah ada cara untuk kita mengira berapakah jangkaan minimum untuk sesuatu trend tersebut untuk diselesai. Jadi apabila kita menggunakan JJ monthly, candle tersebut tuan-tuan hanya akan muncul lengkap sebulan sekali. Okay. Jadi bila sebulan sekali tuan-tuan, dia tak jelas satu candle sebulan, macam mana aku nak baca? Cara dia tuan-tuan, kecilkan time frame daripada monthly, kecilkan kepada weekly. Baik. Okey. Saya kecilkan kepada weekly tuan-tuan. Mari kita lihat. Jadi bila saya kecilkan kepada weekly, Pasu nampak sebenarnya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan nampak kat sini okey. Kalau Pasu nampak ni, ini susunan candle ni. Candle ni Pasu, dia berada di bawah atau di dalam BB, di antara garisan hitam atas ni dan juga yang bawah ni. Ni dipanggil market hilang volume sell. Dan kau Pasu tengok sama tak dengan surutan candle kat sini? Bentuk dia hampir sama sebab candle ni di bawah top BB, ini pun di bawah top BB. Sama kan? Okay. Nampak tak perjalanan dia turun, lepas tu dia buat sideways dan dia turun. Lepas tu yang Pasu nampak sini, sebab saya tahu Pasu dah mula faham bila wave. Saya senang, kalau orang dah faham, senang saya cerita. Sikit-sikit pening. Kalau ni Pasu, kalau Pasu nak tahu, bacaan saya yang di sini. Okey, wave satu. Okey, ni satu Pasu. Bila ada satu, akan ada dua. Betul. Wave dua. Okey. Lepas tu tengok yang panjang ni. Allahuakbar. Ni yang panjang ni. Ni yang panjang ni. Yang panjang tu Pasu adalah wave 3. Okey. Ni saya tunjukkan wave dalam bentuk BBB. Baik. Okay. Cantik. Jadi bila ni wave 3, Pasu akan ada wave 4. Tak tuan-tuan wave 4. Dan akhirnya tuan-tuan, bila ada wave 4 akan ada wave 5. Maka selesai jatuhan. Okey. Lepas tu dah nampak 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Sekarang ni Pasu, yang ada dekat yang DJ sekarang ni, dia baru satu. Dan most likely saya menunggu confirmation untuk ni sebagai 2. Sorry, 2. Okey. Mana 3 Pasu? Mana 3? Mana 4? Mana 5? Tak ada lagi kan? Belum. Bermaksud perjalanan dia masih jauh. Apa yang Pasu nampak, apa tuan-tuan nampak yang berada dekat sini tuan-tuan, yang berada dekat sini adalah sama dengan kat sini. Betul? Baru bermula Pasu. Itu saya kata perjalanan ni perjalanan jauh. Itu sebab saya katakan ada yang bertanya saya, "Bang, kat mana TP?" Saya kata raya nanti. Sebab tuan-tuan, sebagai jangkaan, bila menggunakan BB adalah suatu garisan yang terbentuk daripada titik-titik mewakili perjalanan candle-candle terdahulu dengan minimum bilangan 20 candle. Okey, kalau kita gerakkan anak panah ni Pasu, pergi ke titik ni, kita nampak kurungan 20.
bermaksud titik tersebut adalah muncul daripada 20 candle terdahulu. Jadi pengiraan dia berdasarkan kepada 20 candle. Kiraan dia adalah 20 candle. Yep. Jadi daripada atas top BB kepada low BB pasu, kita boleh katakan pergerakan adalah minimum 20 candle. Maximum we never know, but minimum 20 candle. 20 lah. Jadi pasu ini adalah candle weekly. Kalau 20 candle weekly, berapa bulan? 1 bulan tuan-tuan 4 candle weekly. 2 bulan 8 candle weekly. 3 bulan 12 candle weekly. 4 bulan 16 candle weekly. 5 bulan 20 candle weekly. 5 bulan. Sekarang bulan 1, bulan 2, 3, 4, 5, 4 bulan lagi. Itu sebab saya menjangkakan ia mampu jatuh insya-Allah sekitar bulan puasa raya ke, boleh kalau kita ambil profit. Bonus raya. Itu untuk perjalanan jauh sebenarnya. Okay. Dalam perjalanan jauh pastinya ada perjalanan kecil. Jadi bila kita dah nampak tuan-tuan perjalanan jauh, macam saya sendiri, saya ada sell untuk GBP untuk perjalanan jauh. Nanti lepas tu bila ada perjalanan yang dekat, saya akan buka akaun lain untuk nak ambil perjalanan yang dekat. Right? So Cikgu berapa akaun sebenarnya? lebih daripada satu lah. Nampak? Ni strategi. Okay? Satu akaun kita buat untuk long term. Satu lagi akaun buat short term. Yes. Satu lagi akaun tinjau-tinjau, askar peninjau. Sekurang-kurang tuan-tuan kena ada 2 akaun. Paling Paling tidak. Jadi bila saya nak terangkan perjalanan lebih jauh ni, pastinya dia mengambil masa. Jadi selepas lagu ni lah, pukul 11 lah. Oh, pukul 11 dah ke? Astaghfirullahalazim. Okey, Amirul Legacy, Pak Su fokus sangat tu. Memang fokus. Fokus bersebab okey. Nak cari duit kaya ni. Okey, kita berehat seketika. Hilang-hilang segala derita, hilang-hilangnya cintaku padamu. Aku yang berduka, tak sanggup lagi ku mengingatimu, tak sanggup lagi ku terus merindu potret kasihku. Selalu ku dibiarkan sendirian tanpa belayanmu. Berlalulah segalanya. Jangan pernah engkau biarkan aku selendang yang kau berikan padaku mungkin dapat mengobati luka rindu di hatiku. Kau berubah di saat ku tak rela, simpan saja kenangan itu. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, selamat malam. Kita bertemu kembali selepas kita berhenti seketika. Ada yang permintaan mengatakan daripada sekejap ya, saya ada terbaca tadi daripada Muhammad Faizal Man, dia kata buat live entry, tapi kita tak buat live entry, tapi cikgu tunjuk entry cikgu. Okey, jadi cikgu boleh baca lah ya. Faizal ni dia jenis trader yang macam mana. Tak apa, saya faham. No okay. Baik, sebelum tu jangan lupa page CTC FM. Okey, tak payah letak apa titik boy sekarang. CTC FM terus ke sana dan terus like. Paste. Okey. Jangan lupa like page. Sokongan anda amat-amat kita perlukan. Sajalah kita nak berkomuniti. Okey, silakan cikgu. Okey tuan-tuan,
menjawab soalan, saya tertarik dengan soalan tentang live. Okey tuan-tuan, saya seorang trader swing. Baik. Saya buat mapping, saya plan dan saya layer. Saya bukan masuk instant, tak ada. Saya tengok perjalanan dan saya layer. Dan tuan-tuan, ini salah satu daripada saya punya account. Cantik. GU live. Baru nak membiru. Tuan-tuan, baru nak membiru. Tuan-tuan dapat kat sini, saya dah layer awal-awal. Saya layer ni tuan-tuan, sebelum dia bergerak saya layer. Saya punya mapping. Jadi apa tuan-tuan dapat kat sini? Di sini adalah susunan layer saya. Dan kalau tuan-tuan nampak kat sini, layer saya sentiasa berada di atas garisan MACD. Kenapa? Sebab itu adalah zone market hilang volume sell. Apabila ada candle yang mula tutup di bawah garisan 5-10 low dan MACD untuk weekly, bermaksud telah muncul arah kukuh sell. Bagi sesiapa yang dah faham mapping BBMA, dia dah boleh agak dah. Tapi kalau siapa yang dia tak ada asas ataupun dia tak mahir asas BBMA, dia payah nak faham. Kata-kata tuan-tuan, bila saya jumpa orang BBMA, saya tanya, ada yang ketika saya tanya Pak Su, tolong tandakan apa yang tuan faham. Dia beritahu, okey cikgu, ni candle arah kukuh buy. Dia tandakan, dan candle yang ditandakan Pak Su adalah candle momentum buy. Bermaksud, saya jumpa beberapa kali orang yang kata dia faham tapi sebenarnya dia belum faham. Dia belum faham. Jadi sebetulnya lah. Itu yang saya khawatirkan. Sebab tuan-tuan, tanpa asas yang kuat tentang BBMA, kita tak boleh buat mapping yang tepat. Bukan tepat lah, lebih cantik, lebih meyakinkan, lebih solid. Jadi apa yang saya buat ni tuan-tuan, saya nampak bacaan ni dan saya layer, dan modal setakat ni saya letak okey. Saya bukan lot gajah. Saya letak modal 500. Setakat sekarang baru nak floating profit dalam 100. Alhamdulillah. Baru 20%. Orang tanya, bila nak TP? Tuan-tuan lihat kat sini, saya tak ada cut loss, saya tak ada stop loss, dan saya tak ada TP. Pasal apa? Pasal saya baca. Bila tuan-tuan tengok sekarang di GUH4, ada bacaan momentum sell. Tuan-tuan, bila tuan-tuan faham multi time frame, bila muncul momentum sell di H4, bermaksud perjalanan jatuhan ini valid untuk sepanjang minggu ni. Bila faham, bila buat dan bila yakin, kita tinggal. Tapi bila kita faham tapi tak yakin, tangan kita gatal dia. Pantang biru nak TP, pantang biru nak TP. Saya hold sebab saya tahu apabila muncul momentum sell di H4 yang dah pun muncul hari ni, alhamdulillah, dia beritahu Pak Su, ini adalah perjalanan jatuhan insya-Allah sepanjang minggu. Kenapa sepanjang minggu? Sebab tadi saya nyatakan 20 candle garisan dalam BB adalah purata perjalanan 20 candle. Jadi bila 20 candle di time frame H4, 20 darab 4 80 jam. Lebih kurang 80 jam tuan-tuan. 80 jam adalah perjalanan 3 hari. Kalau siapa betul-betul faham, perjalanan 3 hari tuan-tuan biasanya adalah yang paling minimum. Kebiasaan dia menjangkau 1 minggu, ada kadang-kadang lebih pada tu. Itu pengalaman. Bagi siapa yang mendengar tapi tak pernah rasa, dia tak yakin. Tapi bagi siapa yang pernah dengar dan dia pernah rasa, dia tahu benda tu. Cuma mungkin kiraan dia tak faham. Tak ada masalah, tu yang saya kongsikan. Sebagai tambahan, tuan-tuan dah nampak momentum sell di H4. Dan tuan-tuan nampak sekarang di GU daily, candle dah mula berada di bawah garisan EMA 550. Something. Maksudnya tuan-tuan, apabila ada candle di daily yang mula tutup, candle daily ni tuan-tuan dia valid besok pukul 6 pagi. Jikalau candle daily ni tuan-tuan tutup di bawah garisan EMA 50 Pasu, bermaksud ini adalah perjalanan 50 candle ke hadapan. 50 candle ke hadapan. Ya, dia beritahu. Jadi bila dia dah nampak, bila dia dah buat macam tu, jadi kita dah semakin yakin. Dan jikalau tuan-tuan, jikalau minggu ni di GU muncul momentum sell di daily, maksudnya tuan-tuan, perjalanan ini dijangka akan valid sekurang-kurangnya 20 candle daily. Bermaksud jatuhan di GU ni tuan-tuan dijangka untuk sampai di kawasan-kawasan terendah monthly. Itu perjalanan dia, itu kefahaman dia.
Tetapi yang membezakan kita adalah keyakinan. Keyakinan. Itu je cikgu Ya. Yang penting keyakinan tu. Yes. Okey. Bila kita tak yakin, memang susah cerita lah. Okey, Adam Muhammad Pak Su fokus betul, tak berkelip langsung. Kau tengok cikgu mengajar ke kau tengok Pak Su? Sekarang Pak Su confused ni. Okey, baik cikgu. Ada yang bertanya yang awal tadi pair JJ adakah terlambat untuk masuk ketika ini? Tak. Tuan-tuan, tak terlambat. Belum terlambat lagi. Cerita macam ni Okey. Saya kena guna time frame. Betul tuan akan nampak. Saya buka JJ tuan-tuan sebab ramai peminat JJ, no problem. Alright. First, fokus dekat weekly. Tuan-tuan, selagi candle di weekly masih lagi berada di atas garisan EMA 50 dan juga di atas garisan mid BB, bermaksud tuan-tuan masih lagi berada di zon-zon tertinggi. Okey, Muhammad Faizi pertanyaan anda, sempat lagi tak nak masuk entry untuk raya cikgu? Okey. Sempat. Ni DJ perhatikan betul-betul. Rasanya memang sempat sangat. Cikgu pun dah bagi confirmation. Memang ya. Okay. Boleh. Dan sebenarnya tadi saya ada satu akaun khas. Saya ada akaun khas untuk DJ saja. Macam biasalah. Tadi GU, ada DJ, ada G lain lah. Saya pecah-pecahkan sebab saya nampak perjalanan jauh. Nanti bila dah raya, tipi semua lah. Okey. Dah raya tipi semua. Apa yang ada ambil lah, tak kisah. Yakin je cikgu. Tengok tuan-tuan dan puan-puan keyakinan So, saya besarkan ni Basu. Okay. Kalau Basu tengok, saya menunggu untuk candle momentum sell di sini tuan-tuan. Ni. Saya besarkan tuan-tuan. Okey. Saya menunggu untuk munculnya candle momentum sell di GJ Daily. Momentum sell adalah candle yang tutup di luar low BB. Itu definisi dia. Tuan-tuan, bagi sesiapa yang minat BBMA, nak atau tidak, tuan-tuan hukumnya wajib untuk mengenal apakah itu candle momentum. Okay. Wajib Wajib. Hukum dia wajib. Kalau tuan-tuan tak kenal, susah tuan-tuan. Tuan-tuan, bila tuan-tuan nampak momentum sell, insya-Allah saya rasa hari ni dah Selasa Pak Su. Maknanya ada 3 candle daily lagi. Dan insya-Allah jikalau muncul candle momentum sell di daily, wow Pak Su. Wow maksudnya yang pertama, tuan-tuan dah tahu ini adalah perjalanan jatuhan mencari support di monthly. Itu satu. Support di monthly ni JJ syarat dia kena ada momentum di daily tuan-tuan. Itu syarat dia. Itu sebab dia ada banyak maksud. Biasa saya dalam saya punya close group saya tanya, momentum sell, apa maksud dia? Momentum candle tutup di luar BB. Betul lah. Apa dia cerita? Tuan-tuan, dia tahu setakat tu saja. Sebenarnya momentum ni kuat. Bila berlaku momentum sell di H1, dia TP dia di daily 5-10 low. Bila ada momentum sell di H4, TP dia 5-10 low weekly. Bila ada momentum sell di daily, TP dia 5-10 low atau support di monthly. Tu perjalanan dia. Tu cerita dia. Jadi bila muncul momentum sell insya-Allah di daily tuan-tuan, pertama saya dah tahu dah entry saya hold. Kedua Pak Su, saya dah tahu dah dia kalau muncul momentum sell minggu ni, minggu depan ada re-entry sell. Itu cerita dia. Okey. Dia beritahu. Dia punya hukum tu je dia Pak Su. Memang macam tu. Dia dah tahu dah. Maksudnya Pak Su, minggu depan saya buka satu akaun khas. Wah, berapa banyak akaun tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Tak kisahlah Pak Su. Tak kisahlah. Sebab tuan-tuan, saya suka momentum. Sebab momentum perjalanan jauh. Bila ada momentum, akan ada re-entry. Dan tuan-tuan, yang saya sangat suka momentum adalah momentum yang berada di daily. Kenapa itu? Yang ada di daily tu sebabnya apa? Sebab momentum yang berada di daily tuan-tuan Pak Su, dia muncul seminggu sekali je. Sekali je. Baik, mudah nak monitor lah. Paling kerap sekali. Dan bila dia sekali tu Pak Su, bila dia muncul momentum dan re-entry tu muncul seminggu sekali, dan bila dia berlaku Pak Su, dia memang betul. Dia memang betul. Itu yang kita orang layer kau-kau tu Pak Su. Tapi kalau tuan-tuan, kalau momentum dan re-entry di 4 jam, saya kurang berminat. Alasan? Sebab ia mampu berlaku setiap hari sekali. Setiap hari sekali. Logiknya Pak Su, kita akan nampak ni dalam trending tuan, trending.
Apabila di H4 ada momentum sell, the next day kita tahu re-entry sell di H4. Tapi re-entry sell ni tuan-tuan, bila berlaku di H4, dia mampu berlaku kerap. Bila berlaku kerap, bukan bermaksud kita boleh untung semua, tak. Mesti ada salah satu tu yang terbaik. Jadi contohnya Basu, 1 minggu 5 hari, katakanlah ada 3 re-entry di H4. Baik. Okey. Antara 3 tu kita mesti berteka-teki, atau kata mudahnya probability, kebarangkalian. Antara 3 yang mana yang terbaik? Tak tahu. Mungkin yang pertama, mungkin yang kedua, mungkin ketiga. Tak tahu Basu. Tetapi Basu, kalau ada re-entry tuan-tuan, re-entry daily, memang itulah yang terkuat pada minggu tu. Dah memang confirm. Memang itu saya confident gila Basu. Itu memang saya confident gila. Apa lagi? Keyakinan cikgu tu. Itu yang saya suka. Itu Allah yang Akbar. Itu yang tuan-tuan, saya sentiasa mencari bacaan-bacaan re-entry di daily. Sebab re-entry di daily ketika market trending tidak boleh berlaku setiap hari, seminggu sekali. Itu paling kerap lah. Dia boleh lebih pada tu, tapi kalau dia berlaku, saya suka. Itu sebab siapa tuan-tuan tu tengok sini, tadi GJ tengok G lain, GBP USD. Ini 4 jam. 4 jam. Satu lagi saya nak beritahu, ada yang bertanya semalam sampai saya, macam mana dia nak detect re-entry berlaku. Baik. Sebenarnya Pak Su, sebelum berlaku momentum di daily tuan-tuan, kita dah boleh detect adakah mungkin berlaku atau tidak berlaku momentum di daily dengan menggunakan 4 jam. Dengan menggunakan 4 jam. Yes. Baik. Macam tuan-tuan nampak kat sini. Okey, 4 jam. Tuan-tuan dah nampak GU 4 jam ni, tuan-tuan, ada bacaan momentum sell. Betul? Bila baca momentum sell bermaksud perjalanan GU ni untuk jatuh adalah sepanjang minggu ni. Okey, untuk Yes. minggu ni. Jadi baik. bagaimana kita nak tahu perjalanan dia hampir selesai? Lepas tu tengok garisan biru ni, MA50 ni, Baik. dia masih berada di bawah garisan MACD. Ya, betul. Selagi MA50 masih berada di bawah MACD tuan-tuan, perjalanan jatuhan momentum atau kekuatan jatuh mantap, kuat, padu, Masih lagi masih lagi kuat. relevan untuk turun. Yes. Dan apabila garisan MA50 berada di atas apabila garisan MA50 berada di atas MACD dan top BB semakin lama semakin menguncup, dia bagi tahu jatuh ni dah lemah. Tu cerita dia. Dia bukan sekadar bersilang-silang, tak ada. Dia beritahu aku dah lemah ni. Semuanya bersebab benda tu ada kat situ. Bersebab dia bukan saja-saja Basu. Dia bukan saja-saja. Dan tuan-tuan, apa yang berlaku sekarang ni, ini bacaan momentum sell di 4 jam. Bermaksud Basu, besok re-entry sell. Wow. Besok re-entry sell. Yes. Kenapa? Okay, macam mana nak detect? Okay, saya kecilkan lagi. Ini untuk scalping siapa yang suka scalping, siapa yang nak ambil H4 lah. Okay. Saya biasa ambil daily. Okay, ni saya tunjukkan cara dia lah. Okay, sisi sebelah kanan ni tuan-tuan, saya pergi H1, di sebelah tengah saya pergi H4 dan kiri saya pergi daily. Okay, tuan-tuan tengok apabila di 4 jam saya nampak ada momentum sell. Tuan-tuan dah tahu dah, ini adalah momentum sell yang pertama. Dan garisan MA50 di HGU H4 tuan-tuan, dia masih lagi berada di bawah garisan MACD. Bermaksud dia kuat lagi nak jatuh. Bagaimana kita nak detect bahawa nak berlakunya the moment nak berlakunya re-entry sell di H4? Tuan-tuan pergi ke H1, tuan-tuan tengok jarak di antara MA50 dan top BB. Apabila ni yang biasa berlaku bukan setiap kali, biasa sangat berlaku. Apabila top BB tuan-tuan nampak bertemu dengan MA50 dan MA50 berada di luar top BB, itulah tandanya re-entry sell di H4 sedang bermula. Baru nak mula je kan. Tu tanda untuk besok sebenarnya. Untuk besok. Dan bentuk-bentuk ni tuan-tuan, ulangan demi ulangan yang berlaku Pak Su. Itu yang saya suka BB sebab dia dah beritahu what next. So saya standby lah. Jadi disebabkan saya tak ambil H4, saya ambil daily, jadi saya tahu Pak Su, setiap minggu saya tahu
paling kerap berlaku adalah re-entry di daily. Bermaksud saya mampu untuk mendapatkan insya-Allah daily re-entry seminggu sekali. So saya tak sibuk hari-hari. Saya tengok belum lagi. Dah nampak nak berlaku, dah nampak, kita boleh jangkakan bila besok nak berlaku, hari ni dah boleh nampak dah tanda-tanda dia. Jadi dengan senanglah nak bersedia. Pasal tu bila kita buat mapping, bila kita bersedia tuan-tuan, kita dah boleh buat deposit tersusun. Kita dah boleh ada banyak akaun berapa kita nak. Kita dah boleh buat planning. Aku nak masuk akaun pertama Lok Gajah contoh. Okay. Akaun kedua Man-Man. Akaun ketiga paling kecil. Okay, so kita dah ada. Dan layer tu relax. Nampak tak? Kita ada masa untuk planning. Dan kita boleh testing kita punya keyakinan. Aku nak test Lok Gajah dulu. Sebelum aku tak pernah test, ni aku nak test Lok Gajah dulu. Macam-macam boleh buat. Sampai ke level 2 cikgu boleh. Saya cerita apa saya buat lah senang pasal. Yelah betul lah. Itu perjalanan cikgu tu sebenarnya bila cikgu kongsi dia orang dapat lah. Correct. Jadi dia tahu macam mana cikgu buat mapping, cikgu masuk entry mana, bila. Yes. Kan? Okey, swing, scalping. Cikgu bukan scalp. Tak. Lebih kepada swing. Okey, lepas ni kita nak ke besi kuning ataupun macam mana? Besi kuning. Besi kuning Besi kuning. Besi kuning. Baik, saya rasa soalan daripada Faiz Razak tu dah okey. GU soalan tu dah habis. Cikgu dah rangkumkan sekali. Kemudian macam AJ lah, cikgu ada momentum sell di sama lah lebih kurang. Okey, mohon cikgu pencerahan goal. Ada Muhammad. Okey. Alright. Untuk perjalanan, saya ambil perjalanan jauh dulu lah Pak Su. Baik. Perjalanan jauh. Kita kena ambil monthly lah. Monthly, tengah dia adalah weekly dan kanan adalah. Okey, sebelum tu cikgu, sebelum kita nak melihat sesuatu currency, satu benda, perlu kita tengok di time frame yang mana lebih cantik dulu. Okey. Kita perlu melihat time frame yang mana bilangan resistance dan support yang paling minimum. Contoh, saya kena bagi logik. Baik. Saya kena bagi. Okey, katakan ni candle. Baik. Katakan ni candle tuan-tuan. Yang paling atas adalah resistance. Baik. Yang paling bawah adalah support. Jadi setiap candle, saya tak kata time frame, candle je. Resistance, support. Jadi kalau ini adalah H1, bermaksud tuan-tuan, dalam satu hari akan ada 24 candle. Baik. Jadi akan ada 24 resistance, akan ada 24 support. So mana terbaik? Kita pun memilih-milih mana satu. Dah pening kepala kan? Okey. Kecilkan atau tambahkan atau besarkan time frame, so bilangan dia akan kurang. Katakan kepada H4 ada 6 candle, jadi ada 6 resistance, ada 6 support. Tadi 24. Mana 24? Banyak kan? Banyak sangat. Jadi sekarang 6. 6. Jadi kita relax lah. Tapi 6 pun kita boleh tersasul, confuse juga. Ambil candle daily. Dalam satu hari cuma satu resistance dan satu support. Jadi senang tak Pak Su? Senang. Jadi satu hari kita pegang yang tertinggi untuk hari itu dan terendah untuk hari itu. Kalau candle atau harga tuan-tuan berada di kawasan tertinggi pada hari itu, tak, kalau nak buy, sell lah. Kalau harga berada di kawasan terendah untuk hari itu, buy lah. Okey. Satu pencerahan yang best ya. Jadi kita boleh tahu kat mana. Macam orang baru-baru macam saya tak tahu apa-apa ni. Jadi saya tahu okey kita pergi dekat monthly, tak boleh monthly kita pergi. Yes. Maknanya ada cara, ada situasi yang boleh membantu kita. Betul. Gol cikgu, gol. Okey. Tuan-tuan. Dan kalau kita nampak gol depan ni, apa yang sedang ditunjukkan di gol, candle monthly tinggal beberapa hari lagi nak selesai. Dan candle, kalau kita lihat candle weekly, kita dah nampak candle weekly tuan-tuan, dia masih rapat dengan garisan top BB. Okey. Satu candle sebenarnya untuk perjalanan jauh, saya nak fikir macam ni, saya nak mudahkan tuan-tuan nampak saya gunakan indikator lah. Saya buat tambahan indikator untuk mudahkan nampak. Okey. Pak Su pun insya-Allah pun boleh memudah nampak. Okey, saya tambahkan tuan-tuan MACD. Okey, MACD. Sebenarnya tuan-tuan boleh gunakan apa saja indikator. Kenapa saya guna ini? Sebab saya nak tunjukkan untuk, saya rasa insya-Allah tuan-tuan boleh faham dan Pak Su pun boleh faham. Okey, kalau Pak Su tengok kat sini, ini adalah bukit yang pertama. Okey. Ini adalah bukit yang kedua. Ini adalah bukit yang ketiga. Okey. Apabila bukit pertama untuk Pak Su,
candle ada di sini. Bukit yang kedua, candle di sini. Dan bukit yang ketiga sekarang ni Pak Su, berada kat sini. Okey, cuba tengok. Cuba Pak Su fokus bukit kedua dan bukit ketiga. Kalau kita tengok pada carta ni Pak Su, semua tuan-tuan di luar sana, kita nampak dia menaik kan? Betul. Tetapi kenapa yang ni menurun? Kenapa dia tak sama? Inilah tanda-tanda dia nak terkejut Pak Su. Inilah divergent. Dan kalau saya nyatakan Pak Su dalam elect wave, okey, ini adalah wave yang pertama. Saya tukarlah. Tuan-tuan, mata saya ni biru merah je lah, minta maaf saya ni berbuta warna. So yang ni wave yang kedua. Okey, yang ni wave yang ketiga. Okey, since Pak Su pun tiap minggu dah biasa dengan nombor ni, jadi saya gunakan nombor ni untuk mudah faham, insyaAllah. Moga semua mudah faham. Yang keempat, jadi selepas 4 berapa Pak Su? 1, 2, 3, 4, lepas tu 5. Lepas 5, apa maksud dia? Tu. Maksud dia Pak Su, trend yang menaik habis. Dah habis. 4, 5 habis. Jadi bila dah habis, sebab tu sekarang kita fokus untuk mencari peluang-peluang sell. Dan sekarang sell tuan-tuan adalah berada di kawasan-kawasan tertinggi di zone weekly atau di daily. Weekly kita mungkin tak jelas sangat sebab satu minggu cuma satu candle. Dan kalau saya tuan-tuan, saya pergi kepada ni, okey, Pak Su nampak tak? Saya besarkan tuan-tuan. Nampak tak candle ni Pak Su? Yang macam T ni kan? Ini candle semalam. Tuan-tuan, saya entry selepas candle daily semalam siap. Saya entry siang tadi. Kenapa saya entry? Pak Su nampak candle ni tuan-tuan, dia test, dia macam retest top BB, lepas tu tutup dalam. Itulah dipanggil market hilang volume sell di daily. Jadi bila nampak market hilang volume sell di daily, maka zone saya letak sell adalah di antara mid BB hingga ke top BB. Inilah zone sell saya. Di situlah saya meletakkan cari entry terbaik dan saya letak saya dekat situ dan saya bertahan. Sebab. Dan bila saya kecilkan tahapan Pak Su kepada 4 jam, nampak lebih jelas, saya kecilkan kepada H1, Pak Su dah ada momentum sell. Alhamdulillah Pak Su, tuan-tuan, bila muncul momentum sell di H1, bermaksud kejatuhan ni dijangka untuk vary sehingga besok. Kenapa Pak Su? Sebab 20 candle H1 adalah 20 jam, lebih kurang 1 hari. Jadi bermulanya hari ni, insya-Allah dijangka untuk selesai besok. Jadi layer saya hold. Layer bola tadi kan. Jadi macam senang je. Jadi adakah saya nak TP? Relax dulu. Relax dulu. Apabila kejatuhan ni berterusan, insya-Allah besok, dan besok Pak Su, besok saya nak tunggu jikalau berlaku momentum sell di H4. Hari ni berlaku momentum sell di H1. Bermaksud perjalanan untuk 24 jam atau minimum 20 candle lah, 20 jam. Dan jikalau besok muncul momentum sell di H4 Pak Su, bermaksud jatuhan adalah insya-Allah sepanjang minggu dan mampu membawa kepada minggu hadapan sampai minggu depan. Jadi inilah tempat saya sell dan saya bertahan untuk tempoh yang mungkin berminggu-minggu, insya-Allah. Dan saya bertahan kat situ. Dan tahniahlah pada saya punya support group masing-masing dah sell. Kau bertahan dah kata. Ada yang tadi masuk sell dah TP. Relax lah dulu, kawan tu baru nak jatuh kan? Baru buka pintu, Assalamualaikum, mau nak masuk ni, dah suruh balik. Biar dia masuk dulu, biar dia duduk minum-minum, relax, borak-borak. Lama lah nanti. Okey, cikgu, daripada Cikgu Zaimi daripada Brunei. Saya. Okey, cikgu guna MACD
tu setting default. Okey, satu benda tuan-tuan saya jarang tunjuk MACD ke apa ke. Pasal apa? Sebab ada yang menganggap bahawa bila macam ni tuan-tuan, bila tuan-tuan tak fasih, tak fasih atau tak mahir BBMA, tuan-tuan letak kat bawah ni MACD ke apa ke, dia akan lebih mengelirukan. Kenapa saya tunjuk juga? Saya nak tuan-tuan faham. Itu tujuan saya. Sebab apa tu? Antara BBMA dan MACD kat bawah ni adalah satu perkara yang jauh bezanya. Apa maksud saya? Okey. Lepas tu, dalam BBMA, apabila muncul ekstrim, akan muncul market hilang volume, akan muncul arah kukuh, akan muncul re-entry, akan muncul momentum, akan muncul re-entry. Dan jikalau bermulanya momentum, contohnya momentum di H4, maka bacaan tu tuan-tuan dijangka valid untuk 1 minggu. Nampak tak pasal BBMA? Dia bagi perjalanan. Tetapi MACD ni tak. MACD bagi tahu apa yang sedang berlaku. Sudah ke sedang? Apa yang sedang berlaku, sedang berlaku. Dan full stop. Dah. Oh, okey. Umpama cakap, okey Pak Su, contohnya Pak Su nak pergi ke Johor. Saya kata, okey Pak Su just exit dekat tol Sungai Besi. Dah, itu je. Lepas exit, masih Pak Su, nak pergi mana? Kalau katakan Pak Su tak pernah pergi Johor, bila exit, dah mati kutu. Betul? Tapi BBMA, okey Pak Su exit dekat Sungai Besi, nanti sampai dekat tol tertentu, sekian, berhenti sekejap, ada jumpa orang, dia akan tolong Pak Su. Okey, lepas tu dia beritahu lagi sampai Pak Su tiba kat destinasi. Itu BBMA. Nampak? Saya kena buat analogi sebab yang bawah ni just beritahu yang sekarang, what next. Dia tak beritahu what next, dia beritahu sekarang je. Okey. Nampak? Tu sebab saya boleh bercerita. Bukan saya, tuan-tuan mampu buat lebih baik daripada saya. Jika kalau mahir boleh bercerita apa yang dijangka berlaku. Sebab dia penceritaan dia. Indi ni just okay, so sell. Lepas sell, so apa dia? Nah, sell dia. Saya dan kawan-kawan lain dan grup saya sendiri masing-masing boleh bercerita. Macam sekarang pasal tengok di Gold H4. Tuan-tuan dapat tengok kat sini Gold. Apa yang berlaku adalah low BB ni tuan-tuan dalam keadaan menguncup. Betul. Dia sebesar dia menguncup. Tuan-tuan, saya tengok dia naik macam ni, saya dah tahu dah dia nak jatuh. Saya sell. Sebab ini tanda-tanda yang market hilang volume sell di 4 jam. Bila ini berlaku tuan-tuan, bila berlaku bacaan market hilang volume sell di H4, ini menandakan perjalanan apa? Perjalanan di weekly. Sebab kaitan untuk full structure di H4 ni tuan-tuan adalah menggunakan time frame besar di weekly. Itu perjalanan dia. Jadi untuk yang nak mengesahkan adalah adakah perjalanan ni valid? Ia menggunakan momentum. Jadi saya gunakan momentum macam saya katakan tadi dekat wall saya. Jangkaan untuk malam ni untuk momentum sell di H1. Alhamdulillah Pak Su, dah muncul momentum sell di H1. Candle yang ni tadi pukul 7 saya rasa tak silap. Cikgu dah masuk awal tadi Dah, saya dah masuk semalam. Ya, sorry, awal pagi tadi. Tadi. Sekarang ni masih lagi tunggu. Hold. Biarkan. Ada yang dah TP tak boleh buat apa lah Junaidi ya. Tak apa, dah TP tak boleh buat apa lah. Tadi hari. Saya masuk dan saya bertahan, biarlah saya tinggal. Okay. Tapi saya bukan log gajah saya masuk dan bagaimana Pak Su saya nak tahu yang entry saya silap. Okay. Saya masih kena tahu. Sebab selagi saya tahu entry saya tidak silap, maka selagilah itu dia betul. Jadi tak perlulah saya nak cut loss ke whatsoever. Saya tak ada cut loss. Sorry, saya tak ada stop loss. Saya ada cut loss. Cut loss saja. Bila saya silap, saya mengaku saya silap dan saya cut. Contoh dia Pak Su, kalau ada bacaan momentum buy dekat top BB ni kan, ada candle tutup atas top BB, saya tahu saya silap dan bismillahirrahmanirrahim, saya cut loss. Tapi sekarang Pak Su nampak top BB kembang kan? Ya, betul. Tengok, nampak candle ke bawah ni Pak Su. Ni tandanya siapa yang dah sell belum TP, relax. Siapa yang nak buy, saya terangkan sabarlah. Sini bukan tempat buy, ni tempat sell. Masih lagi sell lah. Kuat perjalanan dia. Alhamdulillah. Wah, banyak perkongsian yang menarik hari ni cikgu. InsyaAllah. Okey, kita pun dah sampai ke masa ketikanya. Terima kasih cikgu. Ada lagi nak tambah sikit? Tak ada ya? Biasanya cikgu on time ni, kali ni cikgu tak berasa seronok ke? Nak
kita panjang ni. Minggu depan lah cikgu. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kepada semua saya mengharapkan perkongsian ilmu daripada Cikgu Hassan Hashim ataupun Cikgu Nastio Efek ni dapat memberikan sedikit keyakinan penambahan ilmu untuk anda trading, dan saya mendoakan semoga anda akan terus berjaya menjadi trader yang berkualiti dan insya-Allah mendapat rezeki yang murah dengan profit anda. Okey, besok kita ada segmen bicara fundamental, Cikgu Yun CTC dan SM Malaysia. Bye. Terima kasih, bye-bye. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.